Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala di atas segala kurniaan dan rahmatnya. Pada petang ini kita masih lagi diberikan peluang dan keizinan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk dapat kita menyambung semula untuk pengajian tafsir Juz'u Amma, dan insya-Allah untuk hari ini kita akan masuk kepada surah yang baru, iaitu surah At-Tariq. Ya, surah At-Tariq. Baik, kita akan bacakan surah At-Tariq ini daripada ayat yang pertama sehinggalah kepada ayat yang keempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. Sadaqallahul Azim. Baik, kita lihat mafhum daripada ayat pertama sehingga kepada ayat yang keempat yang kita bacakan. Allah Ta'ala berfirman dengan mafhumnya, was-sama'i, dan demi langit, wat-tariq, dan demi at-tariq. Ayat yang kedua, dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apakah itu at-tariq? Allah sebut at-tariq ialah bintang yang menembusi sinaran cahayanya. Ayat yang keempat, tiada sesuatu diri daripada jiwa manusia yang hidup melainkan ada malaikat yang menjaga keadaannya serta menyimpan catatan mengenai segala urusannya. Okey, baik. Itu adalah ayat yang pertama sehingga kepada ayat yang keempat yang kita bacakan. Pertama sekali, surah ini dinamakan surah At-Tariq. Kenapa surah ini dinamakan surah At-Tariq? Bersempena dengan permulaan awal di dalam surah ini pada ayat yang pertama, Allah Ta'ala bersumpah dengan salah satu daripada sebuah bintang yang diberi nama sebagai At-Tariq. Ya, salah satu daripada sebuah bintang atau satu bintang yang diberi nama At-Tariq. Baik. Apa makna At-Tariq? At-Tariq ni maknanya iaitu bintang yang menembusi, daripada perkataan taraqa. Taraqa ni dalam bahasa Arab adalah mengetuk sesuatu dengan kuat. Macam kita ketuk pintu, itu dipanggil taraq, yatruk. Itu juga dipanggil sebagai taraq. Di sini Allah Ta'ala nak menyifatkan bagaimana satu bintang atau sebuah bintang ini apabila dia dia menembusi kawasan lapisan daripada langit itu, menyebabkan ia mengeluarkan satu sinaran cahaya yang terang. Dia mengeluarkan satu sinaran cahaya yang terang. Baik. Maka disebabkan kerana itu dia dinamakan At-Tariq. Satu lagi, ada ulama mengatakan ia dinamakan At-Tariq kerana ia adalah bintang yang hanya dapat kelihatan cahayanya di waktu malam. Memanglah bintang waktu malam je lah yang kita nampak dia. Dan dia tersembunyi di waktu siang hari. Ya. Dia tidak kelihatan di waktu siang hari. Ya. Baik.
Okey, kat sini kita nak melihat beberapa pengajaran yang boleh kita ambil manfaat dan faedah daripada ayat yang kita bacakan tadi, daripada ayat yang pertama sehingga kepada ayat yang keempat, ya. Okey, baik. Pertama sekali, Allah Ta'ala memulai di dalam ayat yang pertama, pada ayat yang pertama dengan Allah bersumpah pada dua perkara. Satu, Allah bersumpah dengan langit. Yang kedua, Allah bersumpah dengan bintang. Kenapa Allah bersumpah dengan dua perkara ini? Saya baca tafsir dulu. Yang pertama adalah kerana langit itu adalah menjadi salah satu daripada tempat peredaran bintang. Maknanya bintang ini tempat peredarannya, tempat perlegarannya adalah di langit. Maknanya kat sini langit yang Allah bersumpah dengannya adalah langit dunia, bukan langit pertama, langit kedua, tidak. As-sama kat sini merujuk kepada as-sama'id dunya, iaitu langit dunia. Kerana di langit dunia itulah Allah Ta'ala menjadikan ia adalah menjadi salah satu daripada tempat pelegaran dan tempat kita panggil manazil, iaitu tempat laluan kepada segala planet-planet dan bintang-bintang yang Allah Ta'ala ciptakan. Baik, kenapa Allah bersumpah dengan langit? Pertama, kerana Allah Ta'ala bersumpah dengan langit adalah kerana kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kebesaran Allah Ta'ala itu bukan sekadar dapat dilihat buktinya pada kejadian di bumi, tetapi juga lebih-lebih lagi adalah kejadian di langit. Kerana langit ini adalah jauh lebih luas dan jauh lebih besar, daripada penciptaan dan kejadian bumi, daripada kejadian bumi. Yang pertama adalah kerana langit ni tempat yang tinggi, bukan selain daripada dia luas, bahkan dia tinggi. Bila dia tinggi dan dia berlapis-lapisan, maka itu menunjukkan penciptaan langit itu adalah jauh lebih dapat memberikan kefahaman dan kesedaran kepada manusia yang berakal untuk mereka mengenal kehebatan pencipta, mengenal keagungan dan kebesaran pencipta kepada kejadian langit, dan dimungkinkan juga kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang kedua, kenapa Allah Ta'ala bersumpah dengan bintang, kerana bintang ini disebutkan oleh para ulama tafsir menjadi salah satu daripada alat ataupun wasilah ataupun jalan ataupun benda yang disekutukan oleh orang Arab Quraisy dengan Allah SWT. Orang Arab Quraisy yang terdahulu, mereka akan mempersekutukan Allah Ta'ala dengan bintang-bintang dan juga dengan bulan, terutamanya dengan bintang-bintang. Sebab mereka ada kepercayaan bahawasanya bintang ini boleh menentukan takdir mereka. Bintang ini boleh memberikan rezeki kepada mereka. Planet ini boleh memberikan rezeki kepada mereka. Planet itu boleh menentukan tuah dan malang bagi mereka. Ini kepercayaan orang Arab masyarakat jahiliyah. Maka sebab itulah kita tengok misalnya di sini ada dibawakan sebuah hadis daripada Nabi SAW. Apabila dalam riwayat Imam Muslim, apabila setiap kali turunnya hujan, orang musyrikin akan berkata, mutirna binau'i kadha wa kadha. Kita telah diberikan hujan disebabkan kerana bintang itu dan planet itu. Ini Nabi SAW sendiri sebut. Sebaliknya Nabi kata, jangan kamu berkata demikian, kerana itu perkataan syirik. Sebaliknya baginda sebut, mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Sebutlah kita diberikan hujan kerana kurniaan Allah dan rahmatnya. Maka sebab itu Allah bersumpah dengan bintang. Kenapa Allah bersumpah dengan bintang? Untuk menunjukkan, membuktikan bintang itu adalah makhluk. Bintang itu bukan Tuhan. Bintang itu bukannya Tuhan. Bintang itu bukan empunya kuasa yang boleh menentukan takdir manusia.
yang boleh menentukan nasib manusia, yang boleh menetapkan rezeki manusia. Bukan ya. Ni, siapa datang? Sekejap ya. Baik, kemudian bismillah. Di sini juga menunjukkan kepada kita kerana bintang itu adalah termasuk di antara sesuatu yang disekutukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kerana itu Allah Taala bersumpah dengan bintang adalah untuk membuktikan dan menunjukkan bahawasanya bintang-bintang itu bukanlah satu makhluk yang boleh memberikan manfaat atau memberikan mudarat kepada manusia, ya. Kerana bila Allah bersumpah dengan sesuatu makhluknya dalam Quran, ada 3 maksud yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, kerana Allah Ta'ala nak memuji dan nak menunjukkan kehebatan penciptaan dan kekuasaan dia. Lepas tu bila Allah bersumpah dengan langit, Allah bersumpah dengan bintang, sebab Allah nak tunjukkan hebatnya Allah Ta'ala boleh menciptakan langit dan boleh menciptakan bintang yang banyak memberikan manfaat kepada manusia yang manusia tidak tahu apa faedah dan manfaatnya kalau Allah tak ceritakan. Kemudian yang kedua, bila Allah bersumpah dengan sesuatu makhluknya dalam Quran, tujuan dia adalah kerana Allah Ta'ala nak menunjukkan bahawasanya benda yang disumpahkan itu adalah benda yang diuruskan oleh Allah. Bukan sekadar Allah cipta dia dan untuk Allah tunjukkan kehebatannya, tetapi juga adalah benda itu ditadbir oleh Allah. Dan ia juga bergerak dan bertindak atas arahan Allah. Sebab tu bila Allah bersumpah dengan langit, Allah bersumpah dengan bintang, Allah sebut
tahukah kamu bintang itu? Memang kita tak tahulah, betul lagi ayat Quran ni turun di zaman Nabi SAW yang terdahulu. Memang teknologi tak ada lagi kemampuan manusia untuk kita panggil untuk explore, untuk eksplorasi kepada keadaan angkasa, atau cakrawala. Manusia memang tak ada lagi ilmu yang setinggi itu. Maka di sini Allah bersumpah untuk Allah menunjukkan bulan-bulan, planet-planet, matahari dan bintang ini juga ia bertindak, ia bergerak adalah di atas perintah Allah dan pentadbiran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disebabkan kerana itulah Allah bersumpah dengannya. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala bersumpah dengan sesuatu makhluk daripada kejadiannya di dalam Al-Quran itu juga adalah untuk menunjukkan betapa besarnya manfaat dan betapa besarnya kebaikan daripada benda yang Allah Ta'ala sumpahkan itu dalam kehidupan manusia. Tetapi manfaat itu tidaklah datang melainkan daripada Allah. Baik. Okey. Jadi kenapa Allah Ta'ala bersumpah dengan langit dan kemudian Allah Ta'ala bersumpah dengan bintang? Di sini kita nak tengok pengajarannya. Yang pertama, Allah bersumpah dengan langit. Kerana langit ini adalah menjadi tempat pengharapan manusia. Sebab itu sebahagian daripada ayat Quran, as-sama ini ditafsirkan dengan makna awan. Dengan makna awan, bukan langit pun, awan. Contoh, kalau kita tengok dalam ayat Quran, Allah Ta'ala sebut dalam surah Nuh, yursilis sama'a alaikum midrara. Allah Ta'ala kata apa? Yursilis sama'. Kami turunkan daripada langit itu midrara. Air hujan yang midrara, yang turun berperingkat-peringkat. Apakah langit yang menurunkan hujan? Tak. Sebenarnya yang menurunkan hujan adalah awan. Tetapi awan tu berada di kawasan langit dunia. Maka dekat sini, bila Allah bersumpah dengan as-sama', ia menjadi satu pengkhabaran bahawasanya manusia ini mereka perlu kepada tempat pengharapan. Mereka perlu kepada tempat sandaran. Mereka perlu kepada tempat pergantungan. Sebab orang Arab ni, bila berlakunya panas terik, bila berlakunya kering getang macam kita sekarang lah kan. Bila cuaca dah naik 37 sampai 40, keadaan cuaca sekarang ni yang menyebabkan sampai saya dengar dekat radio ada yang cuba membuat pembenihan hujan di beberapa tempat empangan di Melaka dengan satu tempat lagi, disebabkan kerana air dalam empangan yang disimpan itu mengering. Maksudnya makin berkurang lah. Jadi buat pembenihan hujan sebab terlalu panas. Maka disebabkan oleh kerana itu Allah Ta'ala sebenarnya nak menunjukkan kepada manusia, bila kita memandang ke arah langit, langit kita memandangnya dalam keadaan pengharapan. Bukan kita mengharapkan langit tu, tapi kita mengharapkan Tuhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menjadi tempat pengharapan kita, yang menjadi tempat pergantungan kita, yang menjadi tempat sandaran kita adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebab tu manusia ni secara fitrahnya, kalau kita tengok, bila mereka berada dalam keadaan duka cita, bila mereka berada dalam kesempitan, bila mereka berada dalam kedukecitaan, bila mereka berada dalam terputus harapan, mereka akan memandang wajah mereka ke langit dan mereka berharap agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala, agar Tuhan memberikan kepada mereka kebaikan dan memberikan kepada mereka manfaat. Sebab itu Allah bersumpah dengan langit. Yang kedua, Allah bersumpah dengan At-Tariq, dengan bintang. Sebab bintang ini dia tidak muncul berdasarkan tafsir tadi, melainkan di waktu malam. Apatah lagi jenis bintang ni Al-Tariq, iaitu yang memancarkan cahaya yang terang apabila ia cuba menembusi di bahagian ozon yang berada di lapisan langit. Maka dekat sini menunjukkan kepada kita kenapa Allah bersumpah dengan bintang ini. Kerana bintang ini juga dalam Al-Quran Allah sebut fungsi bintang ni ada 3.
Yang pertama Allah Ta'ala sebut fungsi bintang tu wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Pertama, fungsi bintang tu menjadi alamat. Alamat tu iaitu menjadi sign, menjadi penunjuk arah untuk manusia zaman dahulu bila mereka nak berlayar di lautan, bila mereka nak bermusafir di daratan, di mana arah tuju selatan, barat, timur dan sebagainya di waktu malam hari, mereka semua berpandukan kepada arah bintang. Lepas tu baru ni saya pergi Petroscience, saya tengok macam-macam jenis bintang, tak terhafal nama dia. Kemudian bintang tu pula ada macam-macam bentuk. Ada bentuk macam ni lah, ada bentuk macam-macam bentuk. Dan daripada bentuk itulah nak kata hebat orang zaman dulu, walaupun teknologi mereka tak ada. Tapi mereka mengenal bintang tu sehingga mereka dapat mengetahui arah jalan untuk mereka menuju ke destinasi tanpa mereka perlu guidance daripada satelit. Macam kita zaman sekarang kita bergantung kepada satelit kan. Tapi orang zaman dahulu dia bukan bergantung pada satelit, tapi dia bergantung kepada arah bintang dan bentuk bintang. Yang kedua Allah sebut fungsi bintang itu adalah hum yahtadun, wa bin najmi hum yahtadun. Yang kedua pertama memberi penunjuk jalan, yang kedua adalah rujuman lisyayatin wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Allah jadikan fungsi bintang itu adalah untuk merejam syaitan. Adalah untuk merejam syaitan. Ya. Maknanya apa kat sini? Fungsi kedua bintang adalah untuk memelihara langit. Sebab tu Allah sebut langit, lepas tu Allah Ta'ala sebut bintang. Sebab dahulu pintu-pintu langit Allah ni sentiasa dilalui dan ditembusi oleh jin marid yang Allah sebut dalam Quran. Ya, syaitanin marid. Yang mana jin ini adalah satu jin yang sangat hebat, sangat pantas, sangat cepat Allah ciptakan mereka sehingga mereka selalu mencuri masuk melalui pintu-pintu langit, untuk mereka mencuri melihat apa yang Allah tuliskan di Lauh Mahfuz dan apa yang Allah firmankan kepada para malaikat tentang apa yang akan berlaku. Lalu mereka curi maklumat-maklumat ini dan mereka tokok tambahkan dan mereka ubah suaikan, lalu mereka sampaikan kepada tukang-tukang tilik, tukang-tukang dukun, tukang-tukang sihir, dengan tujuan agar golongan orang-orang yang seperti ini menyesatkan orang lain dan menyengutukan Allah Ta'ala dengan diri mereka, kononnya mereka mengetahui hal perkara yang gaib. Ya, kononnya mereka mengetahui hal perkara yang gaib. Maka kat sini memberikan pada kita beberapa pengajaran. Selain daripada pengajaran yang pertama tadi, Allah sebagai tempat pengharapan pergantungan kita. Yang kedua, di sini menunjukkan satu pengajaran yang penting kepada kita, bahawasanya Allah SWT nak menunjukkan kalau dalam hidup kita ni, kita perlukan pedoman dan panduan untuk kita bergerak dalam satu pemusafiran, satu perjalanan ke satu perjalanan yang lain. Terutamanya di waktu gelap, waktu malam. Kita perlukan bantuan perantaraan daripada bintang untuk kita menuju ke satu arah destinasi. Itu dalam hal urusan kehidupan. Maka Allah Ta'ala nak menyatakan apatah lagi dalam urusan keimanan, dalam urusan keagamaan. Sudah pasti manusia tidak mampu untuk hidup hanya berpandukan kepada pedoman akal atau hanya berpandukan kepada pedoman adat. Tak boleh. Mereka tak akan mampu hidup di atas kehidupan yang aman, yang sejahtera, yang tenteram. Melainkan mereka memerlukan pedoman daripada wahyu. Pedoman daripada wahyu. Yang mana daripada langit ini juga turunnya Quran. Dan di bintang-bintang ini jugalah yang ditugaskan untuk memelihara dan merejam syaitan yang cuba untuk mencuri mendengar Al-Quran ketika Allah firmankan untuk ditulis di Lauh Mahfuz. Maka sebab itulah Allah Ta'ala nak menyatakan bahawasanya kalau tadi langit gambaran sebagai Allah tempat pengharapan, sandaran dan pergantungan, dekat sini menunjukkan Al-Quran, agama Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi panduan dan pedoman dalam hidup kita. Kita tak mampu hidup tanpa panduan dan pedoman daripada wahyu,
untuk membawa kita mendapatkan redha Allah dan menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak akan mampu. Sebagaimana orang dahulu, mereka tak ada satelit, mereka tak ada teknologi untuk menyampaikan mereka ke destinasi, melainkan mereka menggunakan perantaraan bintang. Apatah lagi itu dalam hal urusan pemusafiran, apatah lagi dalam urusan keagamaan, apatah lagi dalam urusan yang membawa kita kepada akhirat kita. Maka oleh kerana itu ia lebih-lebih lagi memerlukan kepada petunjuk, panduan daripada wahyu Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga pengajaran yang boleh kita ambil adalah larangan untuk mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dan memberikan atau meletakkan kepercayaan pada sesuatu benda boleh memberikan manfaat atau mendatangkan mudarat. Ini pun tak boleh. Sebab Allah bersumpah dengan bintang ini adalah sebagai penegasan dan peringatan daripada Allah bahawasanya bintang ini tak boleh memberi apa-apa faedah. Maknanya tak boleh menentukan rezeki kita, nasib kita, takdir kita. Tak, bukan bintang. Tetapi adalah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Tuhan yang mempunyai bintang itu, yang mencipta bintang itu. Maka di sini larangan untuk kita meletakkan kepercayaan sama ada bintang, sama ada bulan, sama ada tahun, sama ada berlaku gerhana matahari atau bulan, sama ada berlaku kejadian. Kita menisbahkan pada benda-benda itu semua benda yang boleh memberikan manfaat atau mudarat dalam hidup kita. Ini adalah perkara yang tidak benar dan bahkan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dulu orang-orang putih mengajar kita, bila nampak bintang Tariq ni, bila nampak bintang apa dia panggil wishing star, wishing star, bila nampak bintang yang apa tu, yang berjalan terbang tu, masa itulah kita boleh berdoa, masa itulah kita boleh menyimpan niat kita, tujuan kita, harapan kita. Maka ini syirik pada Allah Ta'ala. Apa kena mengena bintang tu tiba-tiba dia adalah sebagai makhluk, dia boleh memberi manfaat kepada makhluk juga. Sedangkan dalam perkara yang bintang tak boleh beri melainkan Allah Ta'ala. Makhluk memang boleh bagi manfaat pada makhluk, tapi dalam perkara yang makhluk tu mampu. Macam saya boleh tolong orang dalam perkara yang saya mampu, tapi benda yang di luar daripada kemampuan saya, itu hanya Allah Ta'ala saja boleh beri. Macam doktor dia boleh merawat, tapi doktor tak boleh memberikan kesembuhan. Doktor hanya merawat. Ya, begitu juga makanan hanya boleh mengenyangkan, tetapi asbab kepada mengenyangkan. Tetapi makanan itu tak menjamin kesihatan kita secara mutlak. Ya, dia tidak, kesihatan Allah Ta'ala yang bagi. Makanan itu sekadar untuk memberikan tenaga kepada kita. Bahkan ada orang dengan makan pun dia tidak beroleh tenaga kerana penyakit dia dan sebagainya. Maka di sini menjadi satu peringatan dan pengajaran kepada kita juga untuk kita memahami kenapa Allah bersumpah dengan bintang. Ya, satu, kerana nak menunjukkan bahawa dalam hidup kita ni perlukan panduan, dan yang kedua adalah untuk menunjukkan larangan untuk kita mengambil dan menjadikan sesuatu tu boleh mendatangkan manfaat atau mudarat, seperti kepercayaan orang-orang jahiliah yang mengatakan kalau hujan turun kerana bulan ini, kalau berlaku begini adalah kerana bintang ini, maka itu adalah sesuatu kepercayaan yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan yang keempat, pengajaran yang boleh kita ambil ketika mana Allah berfirman pada ayat kedua, wa ma adraka ma tariq, wahai manusia, kamu tahukah apakah fungsi, apakah fungsi Allah Ta'ala menciptakan bintang Tariq itu? Apakah fungsi Allah Ta'ala menciptakan bintang Tariq itu? Maka kata Allah, antaranya adalah, nanti kita tengok hubungan antara ayat yang kedua ini dengan ayat yang keempat. Ayat keempat dalam surah ni Allah sebut Hafiz.
Maknanya sebagai penjaga. Setiap antara kita ni ada penjaga dia. Ya? Ada yang mencatat, ada yang mengawal, ada yang merakam dan sebagainya. So maknanya kat sini Allah tanya kita balik, tahukah kamu apa fungsi bintang At-Tariq ini selain daripada nak menjadi penunjuk arah, merejam syaitan, fungsinya adalah sebagai untuk menjaga menjaga langit-langit Allah Subhanahu Wa Taala daripada syaitan masuk dan keluar untuk ke langit dunia adalah untuk mencuri dengan Al-Quran dan cuba untuk menokok tambah akan Al-Quran. Sebab Al-Quran ni dia daripada Lauh Mahfuz diturunkan ke langit dunia. So bila turun ke langit dunia, ada peluang untuk iblis ataupun jin marid ini untuk mencuri dengar ayat Al-Quran itu dan cuba mengubah suai ayat Al-Quran itu. Maka Allah Ta'ala sebut bagaimana Allah Ta'ala memelihara Al-Quran. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah kata kami yang menurunkan Al-Quran itu dan kami yang akan menjaga dan memelihara Al-Quran itu. Salah satu bentuk Allah Ta'ala memelihara Al-Quran itu, mengawasi Quran itu, ya, memberikan perlindungan kepada ayat Al-Quran itu supaya dia dijamin keabsahannya, dijamin kepeliharaannya daripada tipu daya syaitan adalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan bintang At-Tariq ini adalah tujuan untuk mengejar, menyambar dan membakar jin marid yang cuba untuk mencuri dengar ayat-ayat kalam Allah dan apa sahaja yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para malaikat ataupun kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka dekat sini menunjukkan satu pengajaran kepada kita bahawasanya alam ini ada penjaganya. Setiap apa yang berlaku pada alam ini, apa yang terjadi, apa yang bergerak, apa yang tidak bergerak, pasti ada padanya penjaganya. Pasti ada padanya pengurusannya, ada pengurusnya, ada pentadbirnya. Tidak ada sesuatu yang ia terjadi dengan sendirinya atau ia berlaku dengan secara apa kita panggil kepercayaan orang-orang Allah apa kita panggil tu, orang-orang yang tak ada agama tu, etis, kepercayaan orang-orang etis yang mengatakan benda ini semua terjadi dengan secara spontan ataupun terjadi dengan sendirinya, maka ini adalah tidak benar. Ya, kerana Allah Ta'ala sendiri sebut dalam setiap benda pada alam ini, dalam apa sahaja, pasti akan ada penjaganya, pasti akan ada pengurusnya, pasti akan ada pentadbirnya. Ini yang disebutkan maksud daripada wama adraka mat-tariq. Tahukah kamu wahai manusia bagaimanakah, apakah itu bintang tersebut dan apa yang telah dilakukan oleh bintang itu untuk memelihara langit-langit Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan mengelakkan ia daripada diganggu oleh syaitan ataupun dicuri maklumat itu oleh syaitan, ya. Baik, kemudian Allah Ta'ala sebut An-Najmus Tsaqib. Lepas Allah Ta'ala tanya, tahukah kamu apakah bintang itu? Lalu Allah sendiri jawab. Bila Allah tanya, Allah sendiri jawab. Ya. Kerana Allah tahu kita tak akan mampu untuk menjawab kalau Allah tak memberitahunya. Baik, Allah kata apa? An-Najmus Tsaqib. Ia adalah sejenis bintang yang disebut oleh Jabir dalam hadis, ya'tihim fuja'ah bil lail. Dia selalu muncul bintang ni secara tiba-tiba di waktu malam. Ya. Dia selalu muncul secara tiba-tiba di waktu malam. Ats-Tsaqib itu maknanya adalah bintang yang mudhi. Ditafsirkan An-Najmu bintang, Ats-Tsaqib yang bercahaya. Ya.
Kalau kita tengok malam-malam tiba-tiba ada satu bintang yang terang bercahaya, itu namanya bintang Ats-Tsaqib. Yang Allah sumpahkan ini, yang juga dinamakan At-Tariq. Dia dinamakan At-Tariq kerana dia menembus. Tapi bila dia menembus tu dia mengeluarkan cahaya. Itu sebab tu dinamakan Ats-Tsaqib. Ya. Baik. Kenapa dia bercahaya? Kenapa dia bercahaya? Itu yang Allah tanya kita tu. Tahukah kamu kenapa bintang ni bercahaya? Kalau kita tengok di bumi, bintang ni bercahaya, kita nampak, cantiknya bintang tu, dia bercahaya. Cantiknya bintang ni, dia berkelip-kelip, bercahaya. Kita pun ambil gambar. Soalnya kita tak tahu kenapa dia bercahaya. Kenapa dia berkelip-kelip. Sebab itu, kalau kita nak tahu, kita kena rujuk pada tafsir. Kata As-Suddi, yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, ia mengatakan bintang ini Ats-Tsaqib, dia bercahaya dan berkelip-kelip itu adalah kerana dia sedang merejam syaitan. Maknanya masih ada lagi syaitan marid ini yang berkeliaran di langit-langit Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berkeliaran di langit-langit Allah Subhanahu Wa Taala sehingga menyebabkan Allah mengarahkan bintang At-Tariq ini pergi mengejar syaitan-syaitan jin marid ini. Setiap kali dia kejar, dia nak mengejar iblis itu, nak menjadikan ia bergerak dengan pantas, maka dia akan bercahaya. Dia bercahaya tu maknanya sampai dia menembusi laluan ozon tu, sampai dia mengeluarkan cahaya. Dari segi ilmu astronot ini ataupun ilmu kebintangan ini menunjukkan kita hanya nampak bintang ni bercahaya, kerana dia melepasi ini, menembusi ini dan itu. Kita hanya nampak itu di segi yang zahir, tapi kita tak nampak di segi yang batin, iaitu bagaimana sebenarnya bintang itu sedang merejam syaitan-syaitan dan jin marid yang cuba berkeliaran untuk mengutip maklumat-maklumat yang masih lagi mereka berusaha untuk mengutip maklumat itu untuk membantu manusia menjadi syirik dengan dikhabarkan kepada tukang-tukang bomoh, tukang-tukang tilik dan sebagainya. Ya. Okey, jadi sebab apa dia bercahaya tu? Sebab kerana dia hendak membakar syaitan dan dia hendak mengejar syaitan. Ya. Itu salah satu tafsiran. Baik. Kemudian kita tengok lagi tafsiran yang kedua. Baik. Satu lagi, dia sebutkan bintang itu sebagai An-Najmu Tsaqib. An-Najmu Tsaqib. Baik, dinamakan dia sebagai An-Najmu Tsaqib bukan sekadar maksudnya bintang yang bercahaya, tapi As-Tsaqib itu juga maksudnya bintang yang paling tinggi, wa'ala. Dia boleh menembusi ke tempat yang tinggi. Maknanya bintang itu bukan sekadar bintang yang beredar di sekitar langit dunia, tetapi dia juga boleh meninggi, maknanya dia boleh berkeliaran pergi ke langit pertama, kedua, ketiga dan keempat untuk mengejar jin marid itu. Ya, sebab jin marid ini pun dia pantas dan dia boleh mengejar. Dia boleh menembusi ke pintu-pintu langit. Ya. Baik. Kemudian kata Abu Salah. Berkata Abu Saleh, Abu Saleh, salah seorang tabi'in, dia kata, dia menafsirkan bahawasanya bila Allah sebut An-Najmu Tsaqib, bintang yang bercahaya, maksudnya Allah bersumpah dengan bagaimana Allah Ta'ala menerangi malam yang gelap. Maksudnya malam ni kalau betul-betul memang sangat gelap. Kalau Allah Ta'ala tak ciptakan bulan, Allah Ta'ala tak ciptakan bintang-bintang, nescaya malam ini akan menjadi sangat-sangat gelap. Ya, sangat-sangat gelap. Maka disebabkan oleh kerana
Salah satu daripadanya Allah Ta'ala menjadikan bulan memantulkan cahaya matahari, dan sebahagian daripada bintang juga apabila dia berkeliaran dan dia melepasi ozon-ozon itu di ruangan langit, menyebabkan ia juga memantulkan atau memancarkan cahaya, yang mana cahaya itu menjadi satu nikmat kepada umat manusia berada di muka bumi, dan menjadi panduan dan kebaikan kepada manusia di dunia, untuk menjadikan bintang itu sebagai cahaya, itu sebagai menerangi mereka di waktu malam, dan juga menjadi penunjuk arah kepada mereka yang berada di bumi, di kalangan manusia. Baik. Itu kenapa Allah Ta'ala sebut An-Najmu As-Saqib. Maknanya ada dua makna lah Saqib tu, bintang yang bercahaya. Satu lagi maknanya adalah bintang yang bintang yang bercahaya. Satu lagi disebutkan tadi adalah bintang yang meninggi, yang meninggi. Bintang yang meninggi. Okey, baik. Kemudian, apa pengajaran yang boleh kita ambil? Kenapa tiba-tiba Allah cerita bintang ni bercahaya? Kemudian Allah Ta'ala cerita bintang ni meninggi. Ya? Tadi kita dah tengok dah. Ayat yang kedua tadi tu adalah untuk tujuan nak mengatakan setiap benda ni ada peliharaan ni. Buat nak kencing ke? Ha? Ha? Ni buka semua. Buka semua. Cepat. Pergi sana. Minta maaf lah banyak gangguan. Okey. Pertama, pengajaran yang kita nak ambil dekat sini adalah nak menunjukkan kepada kita bagaimana Allah mensifat. Pergilah panjat tu. Buat itu yang lepak air dekat bukan. Dia kencing dia dekat. Baik. Yang pertama adalah untuk menggambarkan bagaimana sifat bintang ini dia memantulkan, dia mengeluarkan cahaya. Dan cahaya itu memberikan manfaat kepada manusia. Maka dekat yang kedua, bintang ini dia meninggi. Dia meninggi. Ini adalah untuk menggambarkan bagaimana bintang ini menjadi pengawal langit-langit Allah Subhanahu Taala. Maka kat sini kita dapat faedah dan pengajarannya bagaimana hebatnya pentadbiran Allah Subhanahu Taala dan kerajaan Allah, dan bagaimana Allah Taala memelihara langit sebagaimana Allah Taala memelihara bumi, sehingga kan ulama mengatakan kita kena ingat ada dua cara peliharaan. Yang pertama, Allah Ta'ala memelihara langit itu adalah dengan para malaikatnya dan juga dengan melalui bintang-bintang yang dijadikan rejaman syaitan. Yang kedua, ulama kata Allah Ta'ala memelihara bumi ini adalah dengan Rasul dan para nabinya alaihimussalatu wassalam. Begitu juga dengan pengikut Nabi dan Rasul itu. Yang kedua, kalau tadi para malaikat yang jaga langit, yang kedua ini yang jaga bumi adalah Nabi dan para Rasul dan pengikut para Nabi dan Rasul itu. Kita nak bagi slow. Okey. Yang kedua
bagaimana fungsi bintang itu menjadi penjaga di ruang langit, maka di sini juga menunjukkan kitab Al-Quran, kitab yang Allah turunkan itu juga menjadi panduan yang memberikan cahaya hidayah Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia yang berada di bumi. Okay. Jadi ada dua. Kat sini menunjukkan betapa pentingnya kita mengikut, menjadikan para nabi dan rasul dan para pengikut nabi dan rasul, ajaran nabi dan rasul alaihi wasallam itu sebagai panduan yang dapat menjaga dan memelihara kehidupan kita. Dan yang keduanya adalah panduan daripada kitab-kitab Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan kepada umat manusia adalah sebagai menjadi pengawal kehidupan manusia daripada syaitan, daripada kesesatan syaitan ataupun daripada kesesatan nafsu dan sebagainya. Baik, kemudian kita lanjutkan pada ayat keempat. Ayat keempat Allah Ta'ala sebut, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Setelah Allah bersumpah dengan langit dan dengan bintang, lalu Allah Ta'ala sebut bahawasanya setiap nafsin, nafsin ni merujuk kepada maksud semua benda yang berroh. Ya, kalau syai'in, semua benda yang berroh atau yang tidak ada roh. Maka kat sini Allah Ta'ala sebut setiap benda yang berroh, sama ada jin, sama ada manusia, sama ada binatang, serangga, haiwan dan sebagainya, virus yang hidup lah, yang dia boleh bergerak dan sebagainya. Semua benda-benda ini ada padanya hafiz. Ya, hafiz ini maknanya yang menjaga urusannya, yang menjaga urusan benda yang hidup itu. Ya, sebab itu kalau kita tengok dalam surah Ar-Ra'du, Allah Ta'ala sebut lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ayat ke-11. Sesungguhnya bagi Allah Ta'ala itu adanya mu'aqibat. Apa itu mu'aqibat? Adanya malaikat yang silih berganti antara siang dan malam. Ada dua kumpulan para malaikat yang silih berganti siang dan malam, yang mana ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk mengurus manusia akan segala urusan mereka. Rezeki mereka, ujian mereka, menjaga amalan mereka. Ya, jadi makna katanya, benda yang dijaga atau yang dipelihara dalam urusan kehidupan kita ni oleh para malaikat yang diperintahkan oleh Allah SWT ni ada 4. Pertama, iaitu untuk mengurus tentang hidup dan mati kita. Ini ada kumpulan malaikatnya. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta, malaikat nazi'at, malaikat nasyitat, yang cabut nyawa dengan keras, yang cabut nyawa dengan lembut. Ini malaikat yang Allah tugaskan untuk menjaga hal ehwal berkaitan dengan kematian kita. Yang kedua, ada malaikat yang Allah utuskan untuk menjaga hal urusan kehidupan kita. Kehidupan kita iaitu rezeki kita yang dikepalai oleh malaikat Mikail. Yang begitu juga malaikat-malaikat yang menurunkan rezeki, al-mudabbirati amra, yang Allah sebut dalam Quran. Yang ketiga adalah malaikat yang Allah utuskan untuk menjaga amalan kita. Amalan kita. Kita buat baik, malaikat yang membisikkan kita supaya kita buat baik, dan malaikat yang membisikkan, mengilhamkan kita supaya kita meninggalkan kemungkaran apabila syaitan menyuruh kita kepada kemungkaran atau syaitan membisikkan kita supaya berbuat kejahatan. Jadi malaikat ini dipanggil malaikat hafazah. Yang kita baca dalam Quran, Allah sebut wa yursilu alaikum hafazah, dan kami hantarkan kepada manusia itu malaikat hafazah. Apa fungsi malaikat hafazah ni? Adalah untuk mengilhamkan, membisikkan, mengajak manusia untuk takut pada Allah dan sebagainya. Dan yang keempat, kita ada urusan yang keempat, penjagaan di sisi Allah Ta'ala itu adalah Allah Ta'ala menjaga dalam arti kata mencatat dan menulis dan merakam semua perbuatan kita. Bukan amalan saja, semua perbuatan. Apa yang kita tengok, apa yang kita pegang, apa yang kita makan,
ke mana kita berjalan, apa yang kita amal, semua akan dicatat, dirakam dan disimpan di dalam buku suratan amalan. Ya. Jadi kat sini ada 4 perkara dalam perkara yang berkaitan dengan penjagaan, kehidupan dan kematian, kemudian rezeki dan musibah, rezeki kita dan musibah, benda yang mudah ataupun yang susah yang menimpa kita. Kemudian yang ketiga adalah yang menyuruh kita berbuat kebaikan, malaikat yang menyuruh kita meninggalkan kejahatan, dan yang keempat adalah yang mencatat dan merakamkan segala hal ehwal pergerakan kita dan amalan kita, sama ada amalan yang baik ataupun amalan yang buruk. Ya, baik. Maka kat sini menunjukkan kepada kita berkenaan dengan satu pengajaran yang sangat penting, iaitu menunjukkan kepada kita bahawasanya kepentingan untuk kita memiliki sifat muraqabatullah. Ya, sifat muraqabatullah. Apa itu sifat muraqabatullah? Iaitu sifat di mana kita sentiasa merasai dan menjiwai bahawasanya kita diawasi. Ya, kita diawasi, kita diperhati, ya, kita dikoreksi, ya, kita dihitung, kita dihisap dan sebagainya. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana dalam setiap urusan kita ini pasti ada malaikat-malaikat yang Allah utuskan untuk mencatat, merakam, melihat, menyaksikan segala hal ehwal yang telah kita lakukan. Maka disebabkan oleh kerana itu, dengan sifat muraqabah inilah, muraqabah, ada 2 sifat yang perlu ada pada diri seseorang mukmin. Satu namanya sifat muayyanah, yang kedua namanya sifat muraqabah. Muraqabah ni kita merasakan seolah-olah kita dilihat, kita dicatat, kita dirakam. Macam orang tengah stop kita kan, stop kita. Tapi kalau muayyanah ni, iaitu satu darjat yang lebih tinggi, iaitu kita seolah-olah menyaksikan, atau melihat yang Allah Ta'ala sedang menyaksikan kita. Malaikat seolah kita menyaksikan benda ni, malaikat sedang memerhatikan kita dan sebagainya. Lalu menyebabkan kita akan menjadikan diri kita sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, sama ada dalam keadaan bersendirian ataupun dalam keadaan terang-terangan. Ya, sebab kalau kita tak ada sifat muraqabah dan muayyanah ni, maka kita depan orang mungkin kita baik, tapi di belakang orang kita berani untuk melakukan dosa, kekufuran ataupun kemungkaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, disebabkan kerana kita jauh daripada pendengaran, perhatian dan pandangan manusia. Tapi dengan sifat muraqabah, kita akan rasa takut. Kerana kita tahu walaupun kita duduk seorang-seorang, kita merasai kita dilihat, itu muraqabah, atau kita seperti melihat yang kita sedang diawasi. Ini yang disebutkan muayyanah dan muraqabah. Ya. Baik, pengajaran yang seterusnya, yang kedua, yang terakhir kat sini, menunjukkan betapa pentingnya untuk kita muhafazah, memelihara amalan kita. Ya, memelihara amalan kita. Oleh kerana Allah mengirimkan para malaikat yang menjaga amalan-amalan kita, mencatat amalan kita, maka ini menunjukkan betapa pentingnya peranan untuk kita sendiri menjaga amalan kita. Kerana malaikat ditugaskan untuk mengawasi, kita ditugaskan adalah untuk menjaga dan memelihara amalan. Sebab itu kita tengok dalam banyak ayat Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ, orang-orang yang sentiasa memelihara solatnya. Allah Ta'ala tak kata orang-orang yang sentiasa mendirikan salat, tapi Allah Ta'ala sebut orang yang sentiasa memelihara salatnya. Ya, bahkan kalau kita tengok dalam beberapa tempat ayat Al-Quran, Allah Ta'ala sebut wahum ala salatihim yuhafizun, mereka adalah orang yang memelihara salatnya. Ya,
Dan banyak lagi lah ya. Allah Ta'ala suruh kita menjaga amalan kita daripada dirosakkan ya. Daripada dirosakkan. Maka dekat sini menunjukkan kepada kita bahawasanya kepentingan untuk kita menjaga amalan, memelihara amalan supaya amalan kita ikhlas, memelihara amalan supaya amalan kita istiqamah, kita memelihara amalan supaya amalan kita itu bersifat mujahadah, maksudnya kita tekun melakukannya, dan memelihara amalan supaya amalan kita ini tidak terhapus atau berkurangan pahalanya. Ya, wala tubtilu a'malakum. Allah kata jangan kamu merosakkan amalan kamu. Baik, wallahu taala alam, itu sikit sebanyak yang dapat kita kongsikan pada petang ini. Moga-moga ia memberikan pengajaran dan manfaat kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.